Saya tak masuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Okay, pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pertama saya minta maaf kelewatan. Tertidur pula tadi, ya Allah. Macam-macam dunia ni. Okey. Okay, saya kembali balik perbincangan. InsyaAllah kalau kita dah selesai fi'il madhi, fi'il mudhari' ni, InsyaAllah kita yang lain tu semuanya mudah insyaAllah. Okey, baik. Pertamanya, tadi saya masuk tadi saya dengar lah tentang membincang pasal asal kata. Okey, so saya nak ingatkan balik step-step ya. Step-step. Bagaimana kita nak faham perkara ni. Step yang pertama, kita kena tahu perkataan dalam bahasa Arab ni ada 3 jenis sahaja. Ada 3 jenis sahaja. Itu kita kena faham. Sama dari isim, atau fi'il, atau haraf. Ya. Yeah. Cuma macam kita tak macam kita tak kenal pasti yang mana satu. Isim, fi'il, haraf. So saya bagikan beberapa tanda. Pertamanya isim tu dengan ada alif lam, ada baris bawah, ada 2 baris atau tamarbuta. Salah satu daripada 4 tanda tersebut. Cuma tinggal lagi, lepas tu nanti kita carilah asal kata perkataan tersebut. Yang keduanya fi'il. Ada fi'il ya, iaitu kata perbuatan atau kata kerja. Kata kerja atau kata perbuatan. Perkataan yang menunjukkan perkara tersebut dilakukan. Ya, yang mana benda tu berlaku disebabkan ada pelaku dia. Ada pembuat dia. Yang ketiga yang dipanggil sebagai haraf, iaitu perkataan yang digunakan sebagai untuk mendukung tugas-tugas perkataan. Macam bising sangat. Saya punya mic. Itu bunyi kipas tu. Macam bunyi kipas dalam kipas dekat dengan mic kan. Pasal tutup saya punya. Ada kipas dekat mic tu. Saya teruskan. Yang ketiga jenis dia adalah haraf. Ya. Yang mana haraf ini adalah perkataan yang berfungsi untuk sebagai perkataan dukungan. Ya. Untuk kalau tengok tu, iaitu kita bincang ni 3C ya. 3C. Iaitu dia ditugaskan
dalam satu ayat yang dibina, dia ditugaskan sebagai penghubung, mungkin sebagai penghubung, sebagai penerang, sebagai penguat, sebagai penegas, sebagai penafi, pembenar atau berbagai-bagai tugasan dia. So haraf ni lebih kita katakan macam kita kata kata tugas lah, kata tugas. Atau kita kata kata hubung, kata sambung, tak kisahlah. Okey, baik. Yang keempat, muka surat 2 tu, dia perkataan ini mesti dia akan tersusun dalam jadi satu ayat. Bila tersusun jadi ayat, dia panggil sebagai jumlah. Okey. Satu jumlah ismiyah. Saya nak ajak kita buka surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Okey. Ayat kedua. Okey. Ayat berapa? Kedua. Ayat berapa? Ayat nombor 2. Putus-putus. Oh, Okey. ayatul kitab. Okey. Kalau kita tahu perkataan ayat kedua tersebut, tilka. Okey. Ada beberapa perkataan, ada 4 perkataan. Tilka, ayat, Alkitab, Al-Mubin. Ada 4. Baik. So kalau kita buka dulu perkataan tilka, cari kamus. Apa arti tilka? Jangan risau, saya bagi buku surat lagi. Tilka. Buku surat 49. Sebelah kanan, atas sekali. Ada satu je perkataan. Arti dia itu. Tilka. Ini, itu. Itu. Itu ini pula untuk jenis perempuan. Nampak tulis untuk PR. Perempuan perempuan. Untuk jenis. So, so nombor 1 kita dah dapat dah perkataan tilka. Okey. Okey, so arti dia apa dia? Itu. Okey. Nanti kita akan jumpa lah tilka. Lawan tilka ni apa dia? Lawan kalau tilka tu untuk perempuan, untuk lelaki, zalika. Okey. Zalika untuk perempuan Ustaz ni? Untuk lelaki lah. Jadi tilka untuk perempuan. Oh, okey. Tilka perempuan, zalika lelaki. Okey. So semua nanti tinggal lagi kenapa dia guna tilka, dekat situ kita akan dapat lah. Okey, nanti kita akan ayat tu perempuan Ya. Dan perkataan seterusnya lah ayat. Okey, baik. Ayat. Perempuan lah. Samar buta. Macam mana kita tahu tamar buta? Dia. Okey. Asal dia buka surat 25. Buka surat 25 sebelah kanan atas. Okey. Cuma dia tak bagi kat kita kat sini lah. Dia nampak tak perkataan tanda atau ayat? Tanda atau ayat. Nampak tak? dia jamak dia ayat. Ayat. Nanti kita akan jumpa tu. Oh,
tanda. Terima kasih. Okey, tengok 23. Tengok 23. 23, 11 ada dua ya. Tadi saya sebut untuk muka surat apa? 25. 25. Hmm. Okey. Sekarang buka muka surat 23, sebelah kiri bawah. Ayat. Tanda mukjizat. Ayah, jim jamak dia ayat. Ayat ada alif. Okey. So arti dia apa dia? Tanda. Dia boleh jadi tanda, dia boleh jadi mukjizat, dia boleh jadi sesuatu yang ajaib, dia boleh menjadi ayat. So kita tengok. Tilka itu adalah ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat atau sesuatu yang ajaib atau tanda-tanda Al-Kitab. Kitab. Okey, sekarang Al-Mubin. Okey, macam mana nak cari perkataan Al-Mubin? Buan alif lam. Alif lam lagi. Buan Ha? buan ya. Aha. Nun. Boyan tu lama tak ada huruf tinggal ba. Lama tak ada huruf. Buang mim. Buang mim. Okey, buka buku surat 45. Buan mim. Buka buku surat 45. Yang penting tu tadi, ya. Kita agak-agak lah. Yang penting tu kita agak-agak. Yang penting ni kita nak kekalkan apa dia? 3 huruf. 3 huruf. Mimbayano. Mim buat juga Salah. Bayano. Kita buang alif lam mim. Alif lam mim tinggal bayanun. Okey, muka surat 45. Dia datang daripada perkataan. Dia datang daripada perkataan 45 sebelah kiri. Bayanun ada. Baina. Ya. Bana. Yabinu. Bana. Bana yabinu. Dia ada dua bana yabinu. Satu arti dia nyata, terang. Satu lagi arti dia bercerai, jauh. Bercerai jauh. Okey. Okey. So kita nak ambil satu, itu pelan-pelan lah. Kita belajar nanti. Pelan-pelan kita belajar untuk kita pilih perkataan ya. Okey. Kita tengok antara nyata, antara bana yabinu ni ada dua tadi. Yang ketiga tu dia kata bayanan. Bana yabinu bayanan. Satu lagi bana yabinu bainan. Bainan. Yang ketiga tu yang membezakan. Tapi insyaAllah akan datanglah kita belajar bab yang ketiga tu. Kita belajar yang dua ni dulu. Bana yabinu. Iaitu nyata terang. Baik. Kalau kita buka muka surat sebelah dia 46. Atas sebelah kanan sekali. Atas. Kita akan jumpa perkataan mubinun. Mubinun. So apa arti mubinun? Yang nyata, yang nyata, terang. Yang terang. So baik, kita tengok balik pada ayat. Tilka itu adalah ayat-ayat kitab. Ayat-ayat kitab yang nyata atau yang terang. Yang terang. Jelas. Yang jelas. Okay. Yang menjelaskan. Tak kisah. Okey. Secara zahir bahasa Arab tu itu. So dalam konteks ayat kedua ni tak ada satu perkataan perbuatan pun. Nampak tak? So tapi kita dah faham itu adalah ayat-ayat kitab yang terang, yang jelas, yang nyata. Okey. Jadi ayat itu kita faham, ayat itu menunjukkan kepada kita ia adalah jumlah ismiyah. Sebab apa jumlah ismiyah? Sebab ayat
Tak ada perbuatan. Tak ada fa'il, tak ada fi'il. Ustaz Rosen. Sebab dalam ayat tersebut tak ada sebarang kata Perbuatan. perbuatan. Baik. So, ada pun jumlah yang keempat 4B. 4B. Fi'il dia. Jumlah fi'iliyah. So, cuma nanti kita akan tengok ada tak perbuatan. Okey. Ayat ketiga ni macam banyak dia ada je ayat perbuatannya tapi mungkin kita tak nampak lah. Kan? La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Okey. Okey. La'alla, perkataan la'alla akan beri kita dua makna. Kalau kita tengok kamus, cuba kita tengok sekejap kamus. La'alla. Okey. Muka surat 367. 367. Sebelah kiri. 367 sebelah kiri bawah. La'alla. Ada perkataan la'alla dengan alla. Dengan Allah. La'alla dengan alla. Okey. Bila kita berkata la'alla, okey, so dia membawa maksud mudah-mudahan atau barangkali. So kalau kita tengok ayat ini, la'alla kemudian ditambah ka. Ka ni adalah dhamir yang kita dah belajar sebelum ni. So kalau dhamir ini, kalau macam ni, kita tahu dia terikat dengan haraf. La'alla ni adalah jenis haraf. So kita akan belajarlah jenis-jenis haraf tu. Kita dah belajar sebelum ni dua jenis haraf. Satu haraf jar, satu harful qasam. Nanti harafnya ada macam-macam haraf. So ni la'alla adalah salah satu dari jenis haraf. So diikat la'allaka. So sekarang kita nak pilih mudah-mudahan ke atau barangkali. Kan? Kalau kita kata mudah-mudahan engkau, bakhi'un nafsaka, akan membinasakan diri engkau. Mudah-mudahan engkau akan membinasakan diri engkau, atau kita kata barangkali atau boleh jadi engkau akan membinasakan diri engkau. Yang mana satu? Yang mana satu sesuai? Barangkali je. Barangkali lah kan? Takkan Allah nak kata mudah-mudahan dekat Nabi kan? Okey. Kalau kita tengok dalam surah sekejap, perkataan yang sama. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. 85. Muka surat Ya, 28. saya bagi muka surat. 28. 28. Taib. Okey, minta ayat 183. 183. La'allakum. La'allakum. Baik. So ni pun la'alla juga kan? Ya. La'alla ya. Okey. Kunyi Umar kamu. tu 170 Umar. Semua. Turun bawah sikit Umar.
Tu dia. Okey, tengok ayat ujung tu. La'allakum. Okey, Allah itu kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nampak perkataan la'allakum? Ya. Okey. So dekat sini, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Adakah dekat sini mudah-mudahan atau barangkali? Ya. Mudah-mudahan kamu bertakwa atau barangkali kamu bertakwa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah. Macam itulah. Kita nak select antara dua. Tapi dua-dua perkataan tadi kita tu pakai. Okay? Okay. Kita boleh faham ni? So bila kita go through ayat 185 kan? 185. Last sekali tu. Cuba tengok last sekali tu. 85. Wala'allakum. Tashkurun. Dan semoga-moga, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tashkurun ni kita tahu kan? Asal kata apa dia? Syakara yashkuru. Syakara yashkuru. Ya? So, subhanallah. Ya? So, kita akan jumpalah perkataan-perkataan ni. So, macam kita Lakum tashkurun. orang jawab alhamdulillah ana bi khair. Kemudian kita cakap dekat orang tu juga, ya. Kita tanyakan dia pun juga, wa kaifa anta. Kemudian kita kata la'allaka bi khair. Antaka bi khair. Kan? Wa kaifa anta, dan kau apa khabar pula? La'allaka bi khair. Semoga-moga kau dalam kebaikan. Ya. Kita boleh guna la'alla tu. Allaka. La'allaka atau la'allakum bil khair. Ya. Atau kita tanya orang, sekarang ni contoh kita kata assalamualaikum kaifa halukum la'allakum bil khair. Ya. Terus jawab macam tu ya. Kita kata assalamualaikum, kita bagi salam, kemudian kaifa halukum, kita tanya apa khabar kamu semua, la'allakum bil khair, semoga-moga kamu dalam kebaikan. Okey? Boleh faham ni? Okey, tentang la'alla. Ni kita ambil daripada surah Syu'ara tu sendiri, kita belajar bercakap lah. Kita belajar susun ayat, apa semua. Daripada lafaz-lafaz tu kita ni. Okey, baik. Kita kembali surah Syu'ara tadi. La'allaka baqi'un nafsak. Baqi'un. Ya? Kamus kita kecil lah. Kamus kita tak beri banyak makna. So nak fahamkan kita, perkataan la'alla tu boleh tukar lah domir dia kan. Okey, kalau nak jadi semoga-moga aku, macam mana? Ta'ali. 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 Bukan ta'ali, lam. Ta'ali. La'alli. Okey, la'alli. Okey. Kalau semoga-moga mereka. La'allahum. Jahil. Jahil, Masya Allah. Macam itulah. Ya. Kalau kita nak ubah. Okey. Tengok balik table kita. Kita tahu apa yang nak ubah. Ya. Dan macam saya sebut sebelum ni, yang kita nak concentrate 6 tu je lah. Kan? Beri perhatian 6 tu je. Yang lain tu, kalau kita ada kekuatan, kita go through yang tu. Tapi penting juga kita tahu yang lain tu. Okey. Macam perkataan bakhi'un. Okey. Apakah asal kata bakhi'un? Bakhaita. Okey. Bakha'in. Bakha'in. Okey. Dalam kamus kita tu dia tak banyak perkataan lah. Saya tunjukkan perkataan tu dalam kamus besar sikit. Ya. Kalau kamus saya ni dia besar lagi.
Itu lain kali lah. Kita kamus kecil dululah. Nanti dah biasa dengan kamus kecil tu, kita dah bosan dengan kamus kecil. Alah, sikit sangat perkataan. Kan? Kita carilah perkataan yang besar sikit. Ya. Kalau ada je dalam kamus kecil tu, cuba cari dalam kamus kecil, saya tengok dalam kamus besar. 27. 27. Ada? Bahara. Ada. 28, muka surat 28. 28, okey. Ba'an nafsah. Betul tak? Okey, betul. Bari nafsah. 28 sebelah kanan, bakha'a nafsahu. Baha'a. Mengusik, hendak membunuh dirinya. Dirinya nafsahu tu. Okey, nafsahu tu. Bakha'a ainahu, membutakan. Mencongkil matanya. Ainahu tu matanya. Ya. So ayat, kalau kita tengok ayat ini, nak bagi tahu bahawa ya, dia boleh jadi, kalau kata dia kata nafsun kan, nafsaka. So nafsahu kan? Ya. Nafsahu, nafsahum, nafsaka, nafsakum, nafsi, nafsuna, nafsana. Baik. Boleh tak kita kata nafsahum? Tak boleh. Sebab nafsun satu jiwa. Okey. Banyak jiwa dia panggil anfus. Nanti kita akan beritahu yang situ. Nanti kita akan tengok situ. Okey. So kita tengok perkataan bakha'a ni. Jadi Hang. inilah Ada. menganiayai diri. Atau membinasakan diri. Okey? Okey, baik. So kita tengok pula bakha'a tadi, bakhi'un tadi, bakha'a, bakhi'un. Okey, kita tengok pula nafsun. Pasal. Muka surat berapa? Nafsun. Nun. 400. 431. 400. Okey. So, ingat ya. Kita bukan mencari fi'il, tapi kita mencari isim. Okey. So, kalau fi'il, kita tahu asal kata tu daripada fi'il. Perkataan yang kita cari itu membawa kepada 3 perkataan. Satu, nafisayan fusu. Tengok betul-betul. Ya. Betul? 431, betul tak? Ya. Sebelah kiri. Nafisayan fusu, itu satu maksud. Satu lagi tengok, nafusa pula. Nafusa. Fa dia, huruf kedua dia jadi dhammah. Yan fusu. Okey? Yang ketiga pula, boleh jadi nafisa macam yang pertama tadi, tapi mudhari' dia yanfasu. Okey. Tapi kita bukan nak cari perbuatan. Kita nak cari apa dia? Isim. So kita tengok, buka sebelah pula. Muka surat 432 tu, sebelah kanan. Ada tulis nafsun. Anfus. Jamak dia anfus atau nufus jamak dia. Arti dia adalah roh, nyawa, tubuh dari seorang. Okey, bukan dari ya. Okey. Diri seseorang. Diri seseorang.
Diri Nafsu. seseorang. So dirilah. So kalau kita kata kat situ la'allaka, boleh jadi bakhi'un nafsaka, engkau akan membunuh diri engkau. Engkau akan membinasakan diri engkau. Okey? Ya. Boleh faham ni? Faham. So kalau kita tengok, kalau ramai pula, kamu pula, kita tak boleh kata nafsukum, nafsakum. Kita kena kata apa dia? Anfusakum. Macam kita baca dalam surah surah yang masyhur dalam surah At-Tahrim tu kan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, kamu kan? So bukan engkau. Selamatkanlah qu anfusaka. So selamatkanlah diri engkau. Faham ni? Okey. Kembali balik kepada perkataan bakha'a tadi. Muka surat tadi kita cari, muka surat 28. Kita tak jumpa asal kata perbuatan tu. Kan dia tak bagi kita lah, bukan tak ada. Kan sebab macam saya kata kamu ni kecil. Kalau asalnya saya dekat kamu besar saya ni, dia kata bakha'a yabkha'u. Bakha'a yabkha'u. Okey? Artinya ialah hampir membunuh dirinya. Ya, hampir membunuh dirinya. Ini sebagaimana dia bawa petunjuk daripada ayat Al-Quran Karim dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Illam yu'minu bihadil hadithi asafa. Itu kita dah tahu dah. Kan? Baik. Dia juga boleh, arti dia ialah bakhi'un ni boleh menghina dan merendahkan. Okey? Boleh jadi engkau Muhammad merasa terhina. Bakhi'un nafsak. Berasa diri terhina. Ataupun bakhi'un nafsak boleh jadi Muhammad engkau merasa rendah diri. Ya. So itu semua tengok pada konteks ayat lah. Tengok seluruh ayat. Alla yakunu mu'minin. Alla yakunu mu'minin. Baik. Alla yakunu mu'minin ni kita tinggalkan sebab perkataan-perkataan ni macam susah untuk kita cari. Ya. Kita tinggalkan dulu. Baik. Kita tengok ayat seterusnya. In nasha. In nasha. Nunazzil alaihim minas sama' ayatan. Fazallat a'naquhum laha khadi'in. Baik. Perkataan in. In ini ada banyak. Ini in juga jenis haraf. Okey? Okey, haraf. So saya nak nampakkan sikit perkataan in. Cuba cari perkataan in. Tapi jangan pening dulu ya. Yang penting dia lah kita tahu cari asal kata. Itu yang pentingnya. Ini semua sekadar nak bagi nampakkan kepada kita. Muka surat 20. Ini saya nak nampakkan macam saya kata tadi, kenapa saya tak nak beritahu tentang haraf yang lebih-lebih tadi. So, okey. Satu in, dia panggil in syartiyah. Dia bagi tahu kat situ, in syartiyah. Kalau in syartiyah yang dia sebagai in syartiyah, dia jadi jika atau kalau. Nampak tak? Lagi satu in, dia panggil in nafiyah. In nafiyah. Dia boleh perkataan tidak atau bukan. Ya. In juga boleh jadi mukhaffafah. Min inna. Dia adalah ringkasan atau mukhaffafah, ringan, meringankan
perkataan yang ringan daripada perkataan inna. Itu dia kata sesungguhnya, bahawasanya. Nampak tak? So sebab itu saya tak nak panjangkan tentang haraf lebih dari itu. Dan kita jadi pening. Macam mana nak tahu syartiyah, macam mana nak tahu nafiyah, macam mana nak tahu. So apa tu syartiyah dah kena pening-pening kepala lagi. So tinggalkan dulu. Tapi untuk secara mudah, kita jumpa in dia, kita tengok mungkin dia boleh jadi jika, boleh jadi tidak, dia boleh jadi sesungguhnya. 3. Okay, boleh faham ni? Okay, baik. So, in nasya. Perkataan nasya ni pun memeningkan. Tinggalkan, jangan berisau. Kita akan belajar akan datang. Ya. In nasya. Sekiranya atau jika kami mahu. Okay, saya bagi terjemahan terus. Nunazzil. Kami akan turunkan. Kami akan menurunkan. Alaihim. Alaihim tengok. Okey. Jangan risau perkataan yang kita tak dapat tu kita tinggalkan, tak apa. Kita cari perkataan yang mudah dulu. Ya. Kalau saya belajar, ustaz saya saya belajar bahasa Arab ni banyak guru lah. Tapi salah satu ustaz saya ni dia akan bagi kita pelajaran yang mula-mula paling susah. Itu di antara kami kena uji. Ya, dia bagi kita pelajaran paling susah. Lepas tu bila orang rasa susah, ramai orang berhenti. Bila ramai orang berhenti, dan alhamdulillah saya masih teruskan. Bila ramai orang berhenti, dia beritahu saya kenapa. Dia kata kenapa dia bagi tahu susah. Dia bagi tahu pelajar-pelajar kawan-kawan semula. Kenapa dia bagi yang susah? Dia kata dia bagi yang susah sebab dia kata nanti akhirnya jadi mudah. Kan? Tapi pada saya, walaupun dia kata mula-mula susah, akhirnya mudah, tapi mula-mula dah berat, orang dah pressure. Sebab tu banyak orang tinggal. So hingga orang kata nak belajar bahasa Arab susah. So sebab itu saya tak nak tekankan yang susah-susah. So kita tengok kat sini. In nasya. Sekiranya kami mahu. Nunazzil. Kami akan menurunkan. Alaihim. Ke atas mereka. Okay. So ke atas mereka. So baik ingat balik in tadi boleh bawa kepada 3 makna. In boleh jadi in tidak atau bukan. In boleh jadi jika, sekiranya, kalau. In juga boleh jadi sesungguhnya, bahawasanya. So baik, kita ambil tadi adalah jika. Ya, jika kami menghendaki, kami akan menurunkan ke atas mereka. Minas sama. Min arti dia apa? Dari. Ya, daripada. Okey. Min dari. Tengok konteks saya lah. Dari as-sama arti dia langit. Langit. Okey, kita cari perkataan as-sama dulu. Sama. Satu 150 sebelah kanan, tengah-tengah. sama yes. As-sama. Dia boleh jadi jamak, dia boleh jadi 2 jamak kan, jenis jamak. Satu samawat tanpa alif pada ma. Satu boleh ada alif pada ma. Samawat. Dua-dua pun boleh. Okay. Okay. Jadi dia tak ada fi'il lah. Arti dia adalah langit, awan, hujan, atap, tiap-tiap yang di atas. Dipanggil sebagai as-sama. Pada sudut bahasa, ya, sesuatu yang di atas dipanggil as-sama.